Panas, Hamzah ugut mahu dedah surat Saifuddin. Tun M persoal Anwar, macam mana nak naik gaji kalau duit tak ada? Akhirnya Tun M kembali ke pangkal perjuangan. Isu lupus hutang Felda, Anwar tersilap. Jangan lupa, lepas minggu hang dah kalah, hang mari jumpa, hang ampak surat, tolong batalkan pemilihan PKR. Surat ada kat saya. Ketua Pembangkang dan bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata dia akan mendedahkan kepada umum surat yang didakwa dihantar oleh Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang meminta dia membatalkan keputusan pemilihan PKR tahun lepas. Hamzah memberitahu pemberita di Tanjung Karang bahawa dia akan mendedahkan surat itu dalam kempen Perikatan Nasional di Kedah. Itu tunggu, saya katakan bersiri. Saya cakap dengan orang Kedah bahawa saya akan turun kembali ke Kedah dan saya akan tunjuk apa dia bagi kat saya, katanya. Hamzah yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional bercakap kepada pemberita selepas pelancaran jentera pilihan raya Perikatan Nasional Permatang dan Sungai Burung. Dalam satu program di SIK Kedah minggu lepas, Hamzah mendakwa Saifuddin memintanya membatalkan keputusan pemilihan PKR tahun lalu. Hal itu didakwa berlaku selepas Saifuddin tewas kepada Rafizi Ramli dalam pertandingan timbalan Presiden PKR. Masa saya jadi Menteri Dalam Negeri, PKR lawan sesama depa. Rafizi lawan Saifuddin yang menang Rafizi dan jadi timbalan Presiden PKR. Tak sampai seminggu, Saifuddin jangan lupa, selepas kalah hang mari jumpa saya. Hang bawa surat minta tolong batalkan keputusan pemilihan PKR. Surat ada dengan saya, jangan main-main, katanya. Saifuddin yang merupakan Menteri Dalam Negeri menafikan dakwaan itu dan mengatakan ia hanya sekadar kenyataan politik Hamzah semata-mata. Saifuddin berkata jika dia mahu membatalkan keputusan pemilihan parti itu, dia boleh melakukannya dalam dua jawapannya kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS apabila badan itu mengeluarkan dua surat tunjuk sebab kepada PKR. Surat-surat itu dikeluarkan selepas ROS menerima aduan daripada ahli PKR mengenai pemilihan parti itu. Kononnya nak naik gaji pegawai kerajaan. Nak naik macam mana, duit pun tak ada. Dr. Mahathir Mohamad mendakwa hasrat Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyemak semula gaji kaki tangan awam adalah sukar kerana kerajaan ketika ini sedang menanggung hutang yang besar. Kononnya mahu naik gaji pegawai kerajaan. Mahu naik bagaimana? Duit pun tiada. Bayar hutang saja berbilion setahun. Macam mana mahu naik gaji? Katanya seperti dilaporkan utusan Malaysia. Dr. Mahathir berkata demikian sewaktu berucap pada program Jelajah Bicara Bangsa di Sikamat. Pada 13 Julai lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyarankan agar skim gaji penjawat awam dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata cadangan itu akan dikemukakan pada mesyuarat dengan Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Zulkifli Mohamad sebelum pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Sebelum ini pada 7 Julai, Perdana Menteri berkata keputusan untuk mengkaji semula skim gaji penjawat awam dibuat berikutan tiada kenaikan dalam tempoh yang agak lama dan kali terakhir ia disemak ialah pada tahun 2013. Sementara itu, Dr. Mahathir turut mempersoalkan kenyataan Anwar yang mahu gaji lulusan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET dinaikkan serta pengumuman pemberian allowance perantisan minimum. Syarikat mempunyai bajet tertentu, tidak sewenangnya naik gaji pegawai dan kaki tangan mereka. Ini akan menyebabkan perniagaan mereka akan jadi rugi, katanya lagi. Abdul Hadi Awang hari ini menganggap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kini sudah kembali ke pangkal perjuangan. Namun Anwar Ibrahim pula meneruskan perjalanannya. Kata Abdul Hadi, ahli-ahli PAS ialah Melayu yang tidak pelupa dan masih ingat bagaimana sebelum ini Mahathir pernah berada di pentas mereka berkempen iaitu selepas dia dipecat dari UMNO. Dakwa Presiden PAS itu lagi, Mahathir juga bersama-sama dengan mereka semasa menentang pelaksanaan dasar Jus Soli di negara ini. Menurut Abdul Hadi, Anwar berkempen untuk memburukkan PAS di seluruh dunia Islam dengan menggambarkan parti itu sebagai pelampau. Anwar juga dakwa Abdul Hadi berusaha untuk menguasai UMNO bersama pasukannya bagi mendapatkan kuasa dengan konsep matlamat menghalalkan segala cara sehinggalah dia dipecat
dan bekerjasama dengan DAP. Seterusnya, Anwar berjaya memasukkan pengkhianat ke dalam UMNO dan memecahkannya kepada satu kumpulan yang telah lari daripada landasan perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Dan Anwar juga berjaya memasukkan pengkhianat ke dalam PAS. Namun golongan itu berjaya disingkirkan, katanya dalam hantaran di media sosial. PAS pernah berseteru dengan Mahathir dalam pelbagai isu dan bekas ahli parlimen kubang palsu serta Langkawi itu sering dikaitkan dengan tragedi berdarah memali yang berlaku pada November 1985. PAS menganggap semua 14 penyokong dan ahli parti itu yang terkorban dalam kejadian tersebut sebagai mati syahid. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu. Selain itu, Mahathir turut dipersalahkan atas layanan kerajaan pusat ke atas Kelantan sejak negeri itu ditadbir PAS pada 1990. Namun, pada akhir Mei lalu, Abdul Hadi meletakkan kesalahan itu kepada Anwar selaku Menteri Keuangan Kabinet Mahathir. Akhir-akhir ini PAS bekerjasama dengan Mahathir muncul semula di pentas parti itu di Kota Baru pada 21 Julai lalu. Memetik laporan Malaysia Kini berkenaan kenyataan Anwar, Abdul Hadi berkata, ahli parlimen Tambun berkenaan perlu ingat, semasa kejadian memali, Perdana Menteri ke-10 itu berada dalam UMNO. Anwar jangan pula lupa bahawa dia bersama dalam kerajaan ketika berlakunya perkara yang disebutkan itu, iaitu memali selepas dia menyertai UMNO dan memberi rupa Islam dan wajahnya kepada UMNO bagi menghadapi pengaruh PAS yang kembali bangkit selepas kehilangan Kelantan sebelumnya, tambah bekas duta khas bertaraf menteri tersebut. Kini dakwa Abdul Hadi, Anwar sendiri mendedahkan peranannya melemahkan politik Melayu dan Islam di negara ini dan pada masa sama menguatkan DAP. Tun Mahathir kembali ke pangkal perjuangannya. Anwar pula meneruskan perjalanannya, dakwa Abdul Hadi. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyifatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai tersilap dalam isu pelupusan hutang peneroka Felda. Pasukan Undang-Undang Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata demikian dalam surat maklum balas kepada surat tuntutan Anwar yang dikeluarkan pada Jumaat minggu lepas supaya Muhyiddin memohon maaf kepadanya berhubung dakwaan memfitnah. Menurut surat itu, Peguam Ahli Parlimen Pagoh daripada Rosli Dahlan Saravana Partnership berhujah bahawa kenyataan media oleh Anwar dan media keuangan bertarikh 20 Julai adalah mengenai sukuk iaitu bond Islam dan bukannya mengenai hutang peneroka Felda yang didakwa Muhyiddin telah dilupuskan pada 2021. Peguam Muhyiddin mendakwa Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan enggan menarik balik kenyataan yang didakwa berunsur fitnah terhadap bekas Perdana Menteri itu. Seterusnya mendakwa Anwar cuba memutar belit isu itu sama seperti menegakkan benang yang basah. Pasukan Undang-Undang Presiden Bersatu seterusnya menegaskan bahawa tuntutan Anwar supaya Muhyiddin membayar 200 juta ringgit kepadanya atas dakwaan fitnah adalah merepek dan akan menjadi satu penyalahgunaan proses undang-undang jika difailkan di mahkamah. Peguam Muhyiddin berkata mereka mempunyai arahan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Anwar. Ketika ditanya sama ada Anwar akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap Muhyiddin atau tidak, Peguam Perdana Menteri Sangkara Nair memberitahu pihaknya akan mendapatkan arahan lanjut berhubung perkara itu. Pada 20 Julai, Anwar mengeluarkan tugasan untuk Akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan FSRA yang menjadikan jaminan kerajaan kepada Felda serta perintah terbitan sukuk. Dalam kenyataan berasingan pada hari yang sama, Kementerian Keuangan mengulangi bahawa perjanjian itu adalah untuk memberi jaminan kerajaan 9.9 bilion ringgit kepada Felda untuk mensutu semula hutangnya melalui penerbitan suku pada pusingan kredit. Ia berkata kerajaan akan membiayai pembelian balik suku itu melalui terbitan geran 990 juta ringgit setiap tahun selama 10 tahun. Kenyataan media itu adalah jawapan kepada dakwaan Muhyiddin bahawa Anwar memfitnahnya semasa berucap pada majlis sambutan Hari Peneroka Felda di Serdang pada 7 Julai. Pada majlis itu, Anwar mendakwa inisiatif untuk menyusun semula dan melupuskan hutang Felda di bawah pentadbiran Muhyiddin telah dijanjikan tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Saya bagi contoh, memang ada persetujuan dulu tetapi tak selesai Belanjawan 2021 di bawah Perikatan Nasional 2022. Perikatan Nasional tak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record. Hanya dalam Belanjawan Madani untuk 2023, saya mula serahkan 990 juta ringgit peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang hutang peneroka jumlahnya 8.3 bilion ringgit ini. Katanya pada 8 Julai lalu, kata Anwar sambil menambah, dia telah menandatangani dokumen berkaitan pada akhir Jun. Muhyiddin telah menolak dakwaan Anwar sebagai pembohong, memetik jawapan Parlimen daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalina Osman Said pada 23 Februari bahawa pelupusan hutang itu dilakukan pada 2021 walaupun kerajaan sekarang tidak dapat meneruskan apa yang dimulakannya kerana masalah aliran tunai. Muhyiddin juga menuntut permohonan maaf jika gagal dia akan menyaman Anwar kerana didakwa memfitnahnya.